kita kalau boleh meletakkan diri kita di tempat yang tak toksik kan, kita keluar daripada situasi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang kepada penonton Rasa Sayang K. Dan hari ini hari Jumaat, insyaAllah petang ni kita sempat lagi kalau nak grab sunnah-sunnah hari Jumaat seperti macam betul kuku, perbanyakkan selawat, perbanyakkan doa dan juga habiskan surah Al-Kahfi. Dan kita kurang lagi 10 hari untuk kita bertemu dengan bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan. InsyaAllah kita boleh bersedia lebih sekarang untuk menetapkan niat dan meraih sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan. Dan diam tak diam kita sudah pun episod yang keempat untuk episod Rasa Sayang K. Kalau kita lihat daripada episod yang pertama berkenaan dengan self-care, yang kedua berkenaan tentang mindfulness, dan episod yang ketiga tentang bila mood ke laut, dan hari ini insyaAllah kita akan bincang tentang wanita mekar atau lesu. Dan keempat-empat topik ni dia tidak lari perbincangan tentang kesihatan mental. Jadi kenapa? Sebab wanita dia lebih terdedah kepada faktor yang menyumbang kepada masalah kesihatan mental. Contohnya diskriminasi terhadap wanita sama ada di tempat kerja ataupun di dalam rumah tangga. Wanita menjadi antara mangsa kepada kes keganasan rumah tangga. Dan juga wanita mengalami perubahan hormon. Contoh macam perubahan hormon ketika datang bulan, sebulan sekali tu akan ada waktu yang emosi kita terganggu, dan juga perubahan hormon semasa mengandung pun dan selepas mengandung. So emosi waktu perubahan hormon ni sangat mudah terganggu lah. Dan juga wanita kebanyakan masa wanita menjadi antara orang yang akan menawarkan diri untuk menjaga ataupun menjadi caregiver, sama ada kepada ibu ayah yang sakit ataupun suami ataupun ahli keluarga yang sakit. Wanita yang akan meluangkan masa untuk penjagaan diri. Dan sebab itulah sangat penting bagi seorang wanita untuk menjaga kesihatan mental diri kita sendiri. Dan seperti biasa, saya tidak keseorangan petang ni Alhamdulillah, insyaAllah saya akan ditemani oleh rakan seperjuangan yang pernah berjuang bersama-sama menjadi aktivis kesihatan mental dan merupakan setiausaha MiCare iaitu Malaysian Mental Care Association, dan juga graduan dalam bidang sarjana psikologi dan juga pemandiri bipolar iaitu Puan Nur Arifah Cik Ahmad Tantawi. Assalamualaikum Puan Arifah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Arifah kerana sudi menerima jemputan kami. Terima kasih juga atas jemputan Kak Ayu dan juga daripada tim Wanita Ikram. Okey, dan dalam kesibukan masa, Arifah dapat luangkan masa untuk surat Rasa Sayang K. Dan insyaAllah hari ini kita akan bincangkan tentang wanita mekar atau lesu. Tapi sebelum tu kan Arifah, sebelum kita nak teruskan, Arifah kena jawab soalan. Arifah suka makan? Suka makan coklat. Okey, Arifah suka makan coklat. Okey, nice. Saya pun baru sebelum start tadi baru je makan coklat untuk ambil mood. Ambil mood yang manis-manis. Okey. Bila kita cerita tentang mekar ataupun lesu ni kan, sebenarnya saya rasa dah banyak juga pendedahan berkenaan tentang penyakit mental since hari tu bila kita PKP kan. So tajuk-tajuk banyak kita dengar talk show dan sebagainya membincangkan tentang kesihatan mental ni. Cuma mungkin ada lagi tidak tahu tentang kesihatan mental ni pun adalah satu topik yang sangat penting untuk diri kita, which is penyakit mental tu satu benda berbeza, tetapi kita pun ada kesihatan mental yang kita perlu jaga. Jadi sebenarnya apa kesihatan mental versus penyakit mental ni? Silakan Arifah. Okey, terima kasih Kak Ayu. Okey, biasa banyak kita beri perhatian kepada penyakit mental, tapi sebenarnya kesihatan mental itu sangat penting sebab semua orang alami dan semua orang berhadapan dengan kesihatan mental ni, yang mana kesihatan mental ni kita boleh describe dia sebagai keupayaan lah untuk setiap daripada kita sebagai manusia ni mengenal kemampuan diri. Kita tahu, kita acknowledge kemampuan diri kita, kita tahu di mana limitasi kita, dan juga dari sudut macam mana untuk kita cope, untuk kita berhadapan dengan sebarang permasalahan ataupun dengan any stressful event in our life kan. Macam PKP hari tu banyak ramai orang yang terkesan dari segi kehilangan
pekerjaan, kehilangan keuangan, malah ada yang kehilangan orang tersayang. So kesihatan mental ni juga meliputi macam mana kita nak berhadapan dengan situasi tu. Dia juga ditakdirkan sebagai macam mana seseorang tu boleh untuk bekerja secara produktif untuk diri dia dan juga seterusnya macam mana untuk dia menyumbang kepada masyarakat. Okay, so kalau kita tengok dari sudut kesihatan mental tu sendiri, dia juga kesihatan mental ni dia satu spektrum yang luas lah. Dan dari kesihatan mental ni juga kita boleh nampak yang ada juga kesihatan mental yang bermasalah dan juga kesihatan mental yang tak baik. Maksudnya semua orang ada kesihatan mental lah kan? Kalau macam penyakit mental tu certain orang je, mungkin kalau kesihatan mental semua orang ada kesihatan mental yang perlu jaga, betul? Betul tu Kak Ayu. So dia macam kesihatan mental ni semua orang akan alami lah. So dia bila kita sebut kita manusia ni nak tak nak memang kita ada dalam satu roda kehidupan yang life kita meliputi semualah pelbagai perasaan yang kalau ikutkan sebenarnya perasaan tu sangat banyak lah kan perasaan yang pernah kita alami. Sebagai contohnya setiap orang daripada kita pun ada gembira kan. Ada masanya kita sedih, ada masa kita marah, kita teruja, kita bangga. Semua tu perasaan dan biasa. dia perasaan biasa yang semua orang alami. Dan perasaan tu dia boleh menjadi masalah yang mengganggu mental kita bila dia tak diuruskan dengan baik. Sebagai contoh dia kan, bila kita sedih, kita pendam, kita mungkin akan membuatkan kita marah kan. Bila kita terlampau marah, mungkin benda tu akan mengganggulah kita punya kehidupan seharian. So itu merangkumi masalah kesihatan mental lah, yang mana bila perasaan yang normal yang setiap manusia ada tak diuruskan dengan baik. Ada ketika kita perasaan tu ada orang yang dia nak terus nafikan perasaan. Bila mana dia marah dia rasa macam tak apalah kan, abaikan je. Sebenarnya benda tu tak bagus lah. So kita kena acknowledge tu. Kita kena meraihkan perasaan. Setiap apa pun perasaan, biasanya kita meraihkan. Kadang-kadang orang bila gembira, okey. Tapi bila sedih, semua orang dah menganggap tu sesuatu yang negatif. Tapi sedangkan dia adalah sebahagian daripada diri kita juga. Jadi kita tak boleh nak terus buang, kita tak boleh nak terus singkirkan. Tapi apa yang kita perlu adalah untuk menguruskan dia dengan baik. Sebab bila mana perasaan-perasaan yang dikatakan negatif lah, yang sedih, marah, resah, bila kita tak uruskan dengan baik, mungkin dia akan menjurus kepada penyakit mental jugalah. Kan? Bila dalam kesihatan mental tu yang melampau-lampau, dia juga boleh lead kepada penyakit mental. Yang mana penyakit mental ni dia pula satu situasi lain yang dia melibatkan banyaklah dari segi simptom kan. Kita tengok dari segi simptom, satunya dari segi tidak boleh berfungsi seperti biasa. Macam kita kan malam-malam mungkin kita boleh tidur dengan baik, kita boleh makan, tapi untuk orang-orang yang ada penyakit mental ni dia terganggulah dari sudut malam-malam tak boleh tidur, ataupun untuk setengah orang tidur terlampau lama, dia tidur terlampau banyak. Itulah dia mengganggulah aktiviti harian sampai tak boleh pergi kerja kan. Kita alhamdulillah hari ni kita boleh live kan. Untuk sesetengah orang yang ada gangguan mental, mungkin dia nak bercakap pun waktu tu memang menjadi satu masalah lah. So benda tu melibatkan kefungsian harian yang terjejas. Dia juga melibatkan perhubungan dengan orang lain juga. Yang mana bila orang yang ada penyakit mental ni mungkin dia dah tak boleh nak berjumpa dengan orang. Bila dia berjumpa dengan orang, mulalah ada resah kan, anxiety, dia mungkin berpeluh, dada berdebar. Jadi dia akan mengambil keputusan untuk tak berjumpa dengan orang. Okay, so benda tu yang dia adalah pakar, sama ada clinical psychologist atau doktor psikiatri, dia akan tengoklah beberapa faktor dari segi berapa tempoh lama. So semua benda tu boleh menjadi faktor lah untuk seseorang tu mungkin ada penyakit mental. Itulah beza dia kan. Semua perasaan itu adalah normal, tapi bila dia boleh menjadi penyakit bila mana dia mencapai satu tahap yang boleh mengganggu rutin harinya. Okey, kalau macam tu bila kita berbalik tentang kesihatan mental tadi tu, ada ke kalau penyakit mental ni kita ada anxiety, kita ada depression dan bipolar dan sebagainya. Kalau untuk kesihatan mental ni apa? Dia ada state of mental health dia yang berbeza-beza tahapan dia. Okey, so untuk masalah kesihatan mental ni dia normal feeling yang setiap orang merasai lah. Sebagai contohnya marah, barai, itu masalah
masalah kesihatan mental yang mungkin boleh diuruskan dengan bantuan kaunselor. Tapi bila dia sampai ke tahap penyakit mental, dia perlu dirawat. So kalau kita nak tengok beza antara penyakit mental dan juga masalah kesihatan mental ni, yang mana masalah kesihatan mental ni dia perlu diuruskan dan penyakit mental ni dia perlu diuruskan jika dia disebabkan faktor yang masalah kesihatan mental tu, tapi dia juga perlu dirawat. So antara rawatan dia adalah ubatan, dari sudut mungkin terapi juga. So memang kita perlu berjumpa dengan pakar lah untuk merawat penyakit-penyakit mental ni. Okey, kalau kita sebut tentang kategori kesihatan mental, contoh macam yang saya pernah dengar seperti flourishing, mekar ataupun struggling. Yang tu pula macam mana? Apa dia punya tahapan kesihatan mental dan juga penyakit mental? Kepada flourishing, model flourishing itulah kan. Sebab setiap orang ni kita berbezalah, semua orang setiap daripada kita ni unik. Tapi kita boleh tengok tahap kesihatan mental setiap orang tu. Ini ada dalam konsep positive psychology, yang mana konsep flourishing ni adalah dia bukan sahaja mencapai tahap happiness, dia bukan sahaja mencapai tahap kegembiraan lah kan, tapi dia lebih daripada tu, yang mana dia juga meliputi tahap kepuasan hidup kan, tahap kita faham makna hidup. So flourishing ni bila mana stage yang seseorang yang dia ada kesihatan mental yang baik. Kesihatan mental yang baik maksudnya dia boleh menguruskan emosi tu dengan baik, macam mana dia berhadapan dengan stres, macam mana dia berhadapan dengan segala trigger yang ada. Dan dia juga flourishing ni dia kurang simptom-simptom ataupun kurang masalah penyakit mental tu. So dia kurang penyakit mental dan dia tinggi tahap kesihatan mental, yang mana dia boleh berhadapan lah dengan masalah-masalah tu. So salah satu tu lah flourishing, dia ada berbentuk graf lah, yang mana dia juga ada state of struggling. Struggle ni yang mana seseorang yang ada penyakit mental, dia ada penyakit mental, dalam masa yang sama dia juga sedang struggle, dia ada kesihatan mental yang tinggi dan dia juga ada penyakit mental yang tinggi. So sedang struggle lah untuk memenuhi kedua benda tu kan. Sebab penyakit mental ni macam tadi kita tahu kan, dia ada masalah dari segi tidur, dari segi makan. So dia sedang struggle dengan dia punya ability untuk berhadapan dengan semua tu. Jadi dia struggle untuk untuk mencari titik temu antara dia punya struggle, antara dia punya keupayaan dan dia juga limitasi dia sebagai pesakit mental. So kita ada tahap yang mana dia mempunyai penyakit mental yang tinggi, tetapi dia punya tahap kesihatan mental dia rendah. Ada orang dia ada penyakit mental, tapi mungkin penyakit mental tu disebabkan ketidakupayaan dia untuk berhadapan dengan masalah-masalah yang menyebabkan penyakit mental dia tu jadi lebih teruk lah, yang kita panggil state floundering. Floundering ni mungkin kalau pengalaman saya masa saya betul-betul tengah struggle dulu dengan kemurungan, saya berada dalam state floundering ni lah. Saya rasa yang mana masa tu penyakit mental tu simptom dia sangat tinggi, tapi kita punya mental health, upayaan kita untuk berhadapan dia dengan sangat rendah. So saya define masa tu state floundering ni state yang sangat-sangat perlahan. Masa tu saya suka pergi swimming sebab saya dapat relatekan situasi swimming tu dengan situasi saya floundering ni, yang mana bila kita berjalan dalam air dia sangat berbeza dengan bila kita berjalan normal. Kita punya bila kita berjalan kan kita sangat lambat dan kita sangat struggle lah untuk melawan arus air tu. So macam itulah saya describe diri saya sewaktu saya mempunyai simptom yang sangat teruk, dan juga walaupun kita dah berusaha untuk ada kesihatan mental yang baik, tapi benda tu tak dapat nak lawan lah sebab kita punya struggle tu sangat kuat. So dia satu tahap yang memang ada orang yang ada penyakit mental dia boleh mekar. Tapi ada tahap yang memang kita tak boleh nafikan yang itu adalah limitasi kita. Jadi waktu inilah keperluan untuk kita berdamai dengan kita punya limitasi. Kenapa kita nak compare diri kita dengan orang yang sedang berlari sedangkan kita berada dalam air? So itulah kita kena menerima dan kita kena berdamai dengan situasi yang berbeza. So kita tak boleh nak comparekan diri kita dengan orang yang sedang berlari sebab kita berada dalam air. Situasi kita waktu tu berbeza.
Okay, Faham? so lagi satu dia punya keadaan adalah languishing lah, yang mana languishing ni dia dalam keadaan yang dia punya kesihatan mental rendah tapi dia tak ada pun penyakit mental. So sebenarnya ada Oh, je orang dua-dua yang rendah lah. dia tak ada pun penyakit mental tapi dia juga tak boleh nak berhadapan dengan tekanan. Sebab berbagai faktor lain, mungkin daripada kecil dia dibesarkan dalam keadaan yang mungkin ada sesetengah orang yang mungkin hidup dia senang daripada kecil. Ada juga orang yang hidup dia susah daripada kecil pun dia mengalami state of languishing ni, yang mana dia tak ada pun penyakit mental tapi dia kebolehupayaan dia untuk berhadapan dengan sebarang masalah tu mungkin rendah. Ada juga keadaan yang languishing ni, yang mana orang selalu anggap yang pesakit mental ni dia tak boleh perform apa semua kan. Tapi ada juga orang yang dia tak ada penyakit mental pun tapi dia mempunyai masalah dalam berhadapan dengan tekanan, dia mempunyai masalah dalam menjadi produktif. So dalam state of languishing ni dia pun tak ada penyakit mental tapi dia juga ada masalah dari sudut pengurusan emosi. Yang ni sebenarnya mungkin ramai yang alami dia. Biasanya mungkin dia anggap dia adalah pesakit mental, tapi sebenarnya tak. Sebab tu penting untuk kita mendapatkan diagnosis, kita mendapatkan assessment awal. Sebab dari situ kita boleh cari cara lah macam mana untuk berhadapan dengan dia. Kita tak sepatutnya tunggu seseorang tu dah ada penyakit mental baru kita nak menguruskan dia dengan baik. Sepatutnya bila kita ada masalah, kita tahu kita mempunyai limitasi untuk berhadapan dengan sebarang masalah, kita dah cuba uruskan dengan baik lah. Sama ada pergi dengan kaunselor ataupun mendapatkan bantuan. Meluahkan pun insya-Allah lah boleh membantu sedikit sebanyak. So sepatutnya kita tak perlu tunggu kepada seseorang tu dah ada penyakit mental baru kita nak merawat. Kadang benda tu dah lambat lah sebenarnya. Sepatutnya daripada awal lagi kalau kita rasa something macam tadi Arifah sebut tak produktif ataupun kita rasa mungkin tak happy ataupun kita tak mampu nak uruskan emosi kita dah boleh bertemu dah dengan kaunselor untuk kita belajar macam mana nak uruskan emosi tu sebelum dia sampai kepada tahap penyakit mental tu. Sebab di peringkat lesu ni saya rasa kadang-kadang orang pun tak sedar yang dia ada kesihatan mental yang macam tu lah, yang lesu tu lah, yang rendah kesihatan mental tu kan. Tapi sebenarnya tak ada penyakit mental pun. Okay, kalau macam tadi bila sebut tentang flourishing tu kan, yang mekar ni dia dipenuhi dengan emosi yang positif dan kepuasan hidup kan. Kalau kita yang rendah penyakit mental untuk capai kepada tahap flourishing tu, tahap mekar tu, kalau ada tips daripada Arifah. Okay, kita biasanya kalau kita sebut mekar ni mungkin kita terbayang bunga yang berkembang kan. Dia berkembang lah kan compare tu setengah bunga yang dia buncuk kan. So bila kita sebut mekar ni kita nampak bunga lah. So untuk sesetengah bunga tu dia keperluan dia dipenuhi lah kan. Macam mungkin dia dapat baju yang secukupnya dari sudut air, dari sudut cahaya matahari, macam tempat dia tumbuh tu pun mungkin tempat yang sesuai. Macam tu jugalah manusia macam tanah tu kan. So kita sebagai manusia pun keperluan asas kita pun perlu cukup kan, dari segi macam mana kita menerima bantuan daripada orang lain kan, macam dari segi pelbagai faktor lah yang menyumbang ke arah kemekaran diri kita sebagai manusia ni. Kalau saya dapat simpulkan mungkin dia dari pelbagai aspek yang holistik, iaitu aspek bio, psiko, sosial dan spiritual. Dari segi biologinya macam mana kita itulah makan kita jaga, tidur kita jaga. Tidur ni memang sangat penting sebenarnya kan. Tidur kita kalau boleh kita waktu tidur yang elok kan, kita tidur waktu yang sama, kita bangun waktu yang sama. So makan pun kita kena jaga waktu-waktu dia, kita makan suku-suku separuh kan, ikut piramid makanan. Tu dari sudut biologi lah. So dari sudut psikologinya macam mana kita nak berfikiran positif, macam mana kita nak belajar untuk menerima kritikan, macam mana kita belajar untuk bersyukur. Semua tu pentinglah dari sudut psikologinya, dari sudut emosi kita kan. Sosial juga, dari sudut support juga kan. Daripada sudut support, macam mana kita menerima support, macam mana kita bila orang memberi support kita menerima tanpa, kadang-kadang ada orang yang macam dia takut menyusahkan orang kan. So untuk ni sebenarnya kita
perlu dibantu, kita kena admit yang setiap daripada kita ni perlukan bantuan. Jadi kita menerima bantuan dan juga kita berada dalam situasi yang macam pokok tadi kan, dia berada di tanah yang sesuai. So kita kalau boleh meletakkan diri kita di tempat yang tak toksik kan, kita keluar daripada situasi yang, dan terakhir sekali dari sudut spiritual, spiritual ni adalah macam mana kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, macam mana kita mendekatkan diri dengan alam sekitar, macam mana kita mendekatkan diri dengan orang sekeliling, kita memberi manfaat kepada orang sekeliling, kita memberi makna kepada diri kita dan juga diri orang lain. So macam untuk jadi Mekah ni kita perlukan elemen-elemen yang holistik ni lah, yang terdiri daripada faktor bio, psiko, sosial dan juga spiritual ni, insyaAllah. Okey, lengkap semua faktor tu ya. Maksudnya menarik analogi bunga tadi kan. Maksudnya dia bila bunga tu nak berkembang tu dia perlukan semua macam udara, tanah, cahaya yang lengkap, dan juga kita manusia ni pun sama keadaannya. Maksudnya perlukan faktor-faktor asas, dan juga antara faktor yang saya rasa penting tadi adalah sokongan daripada orang sekeliling. Maksudnya kalau kita berada dalam persekitaran toksik, maksudnya kita kena keluar daripada persekitaran toksik itu supaya kita boleh jadi mekar. Okey, untuk mungkin ada kata terakhir daripada Arifah yang boleh kongsikan ataupun harapan kepada penonton dan sesayang K. Okey, so untuk jadi mekar ni saya rasa dia adalah impian setiap orang kan. Tapi kita kena tahu dalam mencapai setiap impian tu kita ada limitasi kita sendiri. Kita ada juga perasaan-perasaan yang mungkin sesetengah orang perasaan tu adalah negatif. Tapi kita kena embrace perasaan-perasaan tu, macam perasaan sebagai contohnya perasaan resah. Perasaan resah ni mungkin bagi sesetengah orang dia menganggap benda yang negatif lah, tetapi resah ataupun risau, dia perlu juga, setiap orang perlu juga ada sedikit resah tu supaya macam kita tak adalah take for granted everything kan. So sebenarnya setiap perasaan kita tu ada dia punya fungsi tersendiri. Macam stres pun kalau kita belajar dari sudut positif psikologi, dia ada stres yang positif, ada stres yang negatif kan. So sebagai contoh, stres yang positif tu bila mana dia meningkatkan produktiviti kita. Bila kita stres, dia meningkatkan produktiviti kita. Jadi kita tak bolehlah nak terus kata kita nak terus keluar daripada stres. Tapi apa yang penting, tak bolehlah jangan stres langsung kan. Kita nak uruskan dia kan. Keyword dia adalah uruskanlah, daripada kita terus singkirkan dia, tapi kita uruskan dia daripada stres yang negatif kepada dia menjadi stres yang positif. So kita kena embrace lah setiap emosi kita tu. Marah pun kita perlu juga marah kan, sedih pun kita perlu juga sedih. Kita tak boleh nak sentiasa gembira saja, sebab benda ni akan apa orang kata, bila kita sentiasa gembira je, kadang-kadang banyak benda lah yang kita lupa juga kan. Jadi kita kena tahu yang setiap perasaan ni melengkapkan dan dia adalah normal. It's okay to not be okay, and of course like it's okay to be okay. So kita raikan setiap perasaan tu, kita jangan buang, tapi kita uruskan dia dengan sebaiknya. Dan kalau kita nak antara pokok-pokok yang berkembang pun, kalau boleh kita jangan compare dengan pokok lain. Kita comparekan dengan diri kita. Hari ni kita berkembang tahap mana kan, esok berkembang tahap mana. Kalau ada progress tu, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita cuba cari kenapa kita tak boleh berkembang, dan kita cari faktor, dan kita cuba untuk terus berkembang lah, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Arifah yang telah berkongsikan tip-tip yang saya rasa sangat menarik dan sangat berguna untuk kita terutamanya menjaga kesihatan mental kita. Dan kesihatan mental kita ni, happiness, well-being kita ni bermula apabila kita dengan secara sedar berniat untuk berusaha jadi lebih sihat ataupun menjadi lebih bahagia, dan menjadikan setiap niat kita tu untuk kita memilih apa yang lebih baik, dan juga menjadikan dia sebagai rutin kepada diri kita. Dan terima kasih juga kepada penonton Rasa Sayang Hay yang telah menonton, yang telah meluangkan masa untuk mendengar perkongsian Rasa Sayang Hay ni. Dan kami sangat berharap supaya perkongsian ini memberikan manfaat, menambahkan nilai ke dalam kehidupan penonton Rasa Sayang Hay.
Dan jangan lupa kongsikan link Rasa Sayang Hey ni sama ada dalam media sosial ataupun boleh follow media Wanita Ikram. Dan yang mana yang buat catatan tu bolehlah juga kongsikan ke dalam Facebook ataupun Instagram. Dan akhir kata untuk diri kita, usahakan untuk tetap mekar. Macam Rifah sebut tadi, kita nak jadi bunga, kita kenalah melengkapkan diri kita dengan keperluan-keperluan untuk sentiasa mekar. Dan kalau kita jadi bunga, kita akan ada fasa yang kita akan sangat berkembang, dan kita akan juga ada fasa untuk kita layu dan akhirnya berkembang semula. Dan akhir kata, rasa sayang, sebarkan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Wanita Ikram.